Desas-desus mengenai pilihan raya negeri Johor terus bertiup kencang dan hari ini Menteri Besar Johor, Dato' Hasni Mohamad dijadualkan mengadakan sidang media khas di mana ianya berkaitan dengan dikatakan ada kaitan dengan pilihan raya ataupun pembubaran Dewan Undangan Negeri Johor bagi memastikan bahawa akan ada satu laluan memberi laluan kepada pilihan raya negeri untuk diadakan. Namun semalam juga Timbalan Presiden PAS Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man ada berkata bahawa perbincangan sama ada PAS akan bekerjasama dengan UMNO dalam PRN Johor hanya akan dibuat selepas Dewan Undangan Negeri dibubar, di mana itu masih lagi terpulang kepada ia masih lagi diperbincangkan, dan itu mungkin saya ingin kaitkan untuk dalam perbincangan bersama dengan Profesor Dr. Siva Murugan Pandian, penganalisis politik. Prof, desas-desus itu bertiup kencang dan seolah menunggu kepada petang ini sama ada benar atau tidak. Namun kalau kita kaitkan pula dengan kalaunya ada pilihan raya negeri Johor itu, bagaimana pula kerjasama UMNO dan juga PAS? Dan adakah kenyataan Tuan Ibrahim Tuan Man semalam itu bakal memberikan tentangan daripada dalaman PAS memandangkan kerjasama dengan UMNO katanya kurang disenangi oleh kepimpinan tertentu dalam PAS? Bagaimana kita memandang spektrum yang berbeza dalam aspek ini? Ya, saya melihat begini ya, terdapat beberapa kenyataan sudah dikeluarkan sebelum ini. Kalau kita perhatikan, ada pimpinan UMNO menyatakan bertepuk sebelah tangan. Presiden sendiri, Presiden PAS sendiri sudah menyatakan bahawa mahu mempertahankan muafakat nasional tetapi mahu perkasakan muafakat nasional, tapi waktu yang sama mahu pertahankan Perikatan Nasional. Jadi kenyataan bahawa mahu melihat semula hubungan dan juga kerjasama dengan UMNO di Johor sudah pasti banyak bergantung kepada wahyu yang timbul atau wujud daripada institusi kepresidenan PAS sendiri. Sejauh manakah bersedia untuk bekerjasama hanya dengan UMNO dan tidak bersama dengan Parti Bersatu, kerana bagi UMNO yang penting adalah mereka bersedia bekerjasama dengan PAS tetapi tidak dengan Bersatu. Dan dalam kedudukan seperti ini, ya ibarat hidup segan mati tak mau dan akan menimbulkan polemik yang berbeza. Sudah pasti kenyataan Tuan Ibrahim sebahagiannya mungkin akan menerima, tetapi sebahagian juga akan banyak bergantung kepada keputusan yang bakal dibuat di peringkat kepimpinan PAS sendiri, sama ada bersedia untuk berkorban hubungan dengan Perikatan Nasional, dengan Bersatu dan hanya bersama dengan UMNO. Jika itu berlaku, barulah saya rasakan UMNO bersedia untuk berkompromi. Tapi adakah dalam konteks di Johor, sekiranya pilihan raya negeri itu diadakan, bagaimana kita melihat bahawa penting untuk kita PAS membuat keputusan ataupun UMNO membuat keputusan mengenai muafakat nasional ini? Kerana pemerhati politik menganggap bahawa sekiranya berlaku satu lagi pilihan raya negeri, ini adalah satu momentum yang dicipta untuk menuju ke pilihan raya akan datang. Dan jangka masa itu tidak jauh. Jadi pada pandangan Prof, bagaimana ketetapan itu dilakukan pada ketika sekiranya pilihan raya negeri Johor itu diadakan? Ya, saya rasakan sesuatu keputusan penting harus dikeluarkan oleh pucuk kepimpinan atasan PAS dan UMNO secara bersama, sedangkan apabila sudah bertanggapan, ia sudah tidak berfungsi. Tetapi ada pemimpin tertentu yang menyatakan muafakat nasional masih ada. Tetapi hakikatnya sebelum pilihan raya itu, ini harus diputuskan supaya ia memberikan satu gambaran yang lebih konkret, yang jelas kepada pemimpin di peringkat akar umbi bahawa hubungan itu masih teguh ataupun sudah terlerai. Keputusan itu juga penting untuk menunjukkan bahawa UMNO tidak perlu lagi menyatakan mereka mahu bekerjasama dengan PAS jika sekiranya PAS masih memilih untuk bersama dengan Bersatu. Polemik di sini, dilemanya adalah siapakah yang bersedia untuk berkorban, siapa yang bersedia untuk berkompromi dalam soal untuk mempertahankan kemuafakatan tersebut. Kerana bila piagam muafakat nasional itu ditandatangani pada tahun 2019, ia bertujuan untuk meningkatkan perpaduan ummah. Tetapi akhirnya kita melihat seolah-olah ia telah membawa kepada perpecahan puak-puak tertentu, pengkelompokan dalam politik, dan akhirnya timbul satu tagline bagi PAS, mereka mahu perkasakan muafakat nasional tetapi mahu pertahankan Perikatan Nasional, sedangkan bagi UMNO yang jelas adalah jika mahu bekerjasama hanya dengan PAS, tidak ada kewujudan kemuafakatan yang lebih besar. Itu yang ditolak oleh UMNO. Jadi Johor boleh menjadi kunci kepada sama ada muafakat nasional itu harus dikuburkan ataupun harus disegarkan semula. Dengan mengambil kira situasi semasa, adakah satu kerugian bagi UMNO untuk bergerak terus tanpa PAS ataupun bagaimana?
kerana dalam aspek itu momentum itu sudah dicipta dan juga lebih banyak kekuatan sudah digembling oleh UMNO. Justru adakah menjadi liability kepada UMNO untuk tidak bekerjasama dengan PAS kalau sekiranya PAS masih tetap bersama dengan Bersatu? Bagi UMNO jelas ya, keputusan di Melaka telah dijadikan sebagai rujukan ataupun nota kaki bagaimana keputusan itu menunjukkan UMNO bersedia untuk bergerak solo dalam kedudukan seperti ini. Apabila kita melihat PAS gagal menang satu kerusi di Melaka dan prestasi yang kurang berangsangkan daripada Parti Bersatu, sudah pastilah di Johor UMNO akan mempunyai keazaman yang lebih tinggi memandangkan ia pernah menjadi kubu kuat kepada UMNO dan saya percaya gerak kerja keputusan yang telah diambil di Melaka itu akan diteruskan di Johor iaitu bergerak secara solo melainkan PAS sendiri membuat keputusan untuk menolak Perikatan Nasional, menolak kerjasama dengan Parti Bersatu dan kembali untuk bertaut dengan UMNO. Jika itu berlaku, barulah kita akan menampakkan satu perubahan yang besar. Malahan bagi ramai pemerhati politik, jika sekiranya kerjasama UMNO dan juga PAS diperkukuhkan, itu akan memberikan keputusan pilihan raya yang luar biasa. Sama ada pasti atau tidak pilihan raya itu diadakan, itu mungkin akan kita ketahui mungkin di hujung petang ini. Masih lagi menjadi tanda tanya. Difahamkan Menteri Besar Johor bakal memberikan sidang medianya petang nanti. Pastikan anda bersama kami di Esok Awani. Terima kasih Profesor Dr. Siva Murugan Pandian, penganalisis politik kerana bersama dengan kami dalam Buletin Awani pada jam ini.